Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini 23 bulan Mac kan, 2020. Jadi adalah hari kelima saya kena kuarantin. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk membuat satu video berkenaan dengan coronavirus ni, yang ada masalah yang kita sedang hadapi sekarang bersama-sama. Jadi mungkin banyak yang tuan-tuan dah tengok dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial sebelum ni tentang penjelasan tentang COVID-19 ni. Video-video tersebar dekat media sosial sebelum ni, tapi saya tengok persoalan-persoalan yang tuan-tuan kemukakan ni nampak macam masih kurang, pemahaman tu masih kurang. Jadi mungkin cara penyampaian tu lebih kepada medical. Jadi tuan-tuan susah nak faham, yang tak ada basic medical susah nak faham. Jadi oleh kerana tu saya rasa tak salah kalau saya cuba dengan gaya saya sendiri, dengan kefahaman saya sendiri, dengan knowledge yang saya ada. InsyaAllah saya cuba untuk menjawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Tak ada perempuan. Soalan tuan-tuan sedetail mungkin, supaya tuan-tuan dapat faham apa itu COVID-19. Benda-benda basic saja, saya tak nak pergi terlalu detail. Jadi supaya kita boleh faham dan kita boleh bereaksi bersama-sama. Maksudnya kita boleh cegah sama-sama dan kita sama-sama ikut dengan program yang diajukan oleh Kementerian Kesihatan kita. Jadi kita pergi dulu satu persatu apa yang kita nak buat hari ini. Saya nak pergi dulu one by one, daripada apa tu coronavirus saya jelaskan, apa tu COVID-19, kemudian apa simptom-simptom dia, cara nak elakkan dia. Kemudian sambil-sambil saya jelaskan tu, saya akan menjawab soalan-soalan yang tuan-tuan dah kemukakan ni. Jadi video ni saya akan buat pendek-pendek, part 1, part 2, part 3. Tengoklah sampai berapa yang saya boleh buat. Sambil sebab apa kita nak upload melalui WhatsApp susah kalau terlalu besar. Jadi okey, kita mulakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Coronavirus ni sebenarnya apa? Dia baru. Okey, kita pergi daripada mula dululah. Coronavirus, apa tu coronavirus? Jadi coronavirus ni sebenarnya adalah sejenis virus lah, sejenis virus yang kita namakan coronavirus disebabkan oleh bentuk dia. Kalau kita tengok bawah mikroskop elektron, bentuk dia seakan-akan macam crown, macam crown. Jadi daripada situ kita dapat perkataan coronavirus ni lah. Jadi coronavirus ni sebenarnya bukan virus yang baru. In fact, dalam masa 2 dekad yang kebelakangan ni pun kita dah ada pandemik coronavirus sebanyak 2-3 kali. Contohnya MERS dan SARS sebelum ni, MERS-CoV sebelum ni yang menjangkiti, yang berasal daripada Timur Tengah, dan SARS yang berasal daripada China sebelum ni. Itu pun juga adalah type daripada jenis daripada coronavirus juga sebenarnya. Tapi this COVID-19 ini adalah jenis coronavirus yang baru kita temukan. Sebelum ni kita tak pernah temukan coronavirus yang macam ni dalam badan manusia. In fact, kita tak pernah jumpa pun dekat mana-mana haiwan. Jadi yang andaian yang dibuat adalah coronavirus COVID-19 ni ada dalam haiwan-haiwan liar, tapi belum dapat dibuktikan secara saintifik. Jadi COVID-19 ni memang sejenis virus yang baru kita temukan. Jadi bila dia baru, kita nak kena tahu virus ni sebenarnya dia setiap masa sifat dia bermutasi. Dia bermutasi. Sebab tu macam influenza, kita kena dapatkan suntikan influenza ni setiap tahun. Kenapa? Sebab influenza yang tahun ni tak sama dengan influenza tahun lepas. Kenapa macam tu? Sebab virus tu bermutasi. Jadi influenza yang tahun lepas kita dah ambil vaksin, badan kita dah terima kekebalan imun disebabkan oleh vaksin tu. Tapi tahun depan vaksin tu dah tak function untuk virus influenza yang telah bermutasi pada tahun depan. Jadi sebab tu influenza ni adalah suntikan vaksin yang kita perlu ambil setiap tahun untuk kita update dia punya mutation genetik daripada virus tersebut. Kita kena update setiap tahun. Jadi sama dengan coronavirus COVID-19 ni, dia adalah sejenis virus yang baru yang mana dia masih belum stabil. Maksudnya dia masih lagi bermutasi, masih lagi replicating, masih lagi mengubah ciri-ciri dia. Sebab tu kita tengok pada awalnya simptom-simptom orang yang kena COVID-19 ni lain. Bukan simptom dia sama, tapi cara jangkitan dia lain, dan dia punya mortality rate dia lain, dia punya keganasan dia lain. Bahasa mudah dia keganasan lah. Keganasan dia lain. Tapi mutakhir ni kita tengok makin lama makin ganas, makin lama makin ganas COVID-19 ni. Kita tengok macam mortality rate tu macam makin meningkat. Ini disebabkan oleh coronavirus ni
dia bermutasi dan dia cuba beradaptasi dengan badan manusia. Jadi bila dia masuk dalam satu badan manusia, dia tengok oh badan manusia ni boleh buat antibody terhadap dia, dia cuba strengthen dia punya pertahanan. Dia cuba ubah dia punya genetic structure supaya dia boleh tahan terhadap badan manusia. Itu adalah yang bahaya sikit lah, yang bahaya tentang COVID-19 ni. Jadi dengan ini saya dah menjawab apa soalan yang dikemukakan oleh saudara Supar tadi, apa tu COVID-19 adakah dia baru ke apa. Kemudian Luqman pun tanya juga tadi, ada apa beza SARS dengan COVID-19 dia. Macam saya cakap, dia adalah sejenis family yang sama. Tinggal lagi COVID-19 ni baru dijumpai lah, Okey, soalan berikutnya. Minta maaf kalau tak dengar lah, kena kuatkan sikit speaker tu lah, sebab handphone saya ni handphone Cina, minta maaf. Jadi kita teruskan. Soalan berikutnya, macam mana COVID-19 ni merebak? Okey, ini adalah salah satu maklumat yang kita sudah pasti. Banyak benda yang kita belum pasti tentang COVID-19 ni, tapi salah satu yang kita pasti adalah macam mana dia merebak. Okey, ni saya jawab sambil saya makan sebab dah lapar. Jadi macam mana dia merebak? COVID-19 ni merebak melalui droplets, yang kita panggil droplets, ataupun respiratory droplets untuk lebih spesifik. Maksudnya dia merebak melalui saluran pernafasan, cecair air ataupun rembesan yang dikeluarkan daripada saluran pernafasan. Dia tidak merebak melalui udara. Maksudnya kalau dia tak ada dalam sekitar udara kita, yang terdedah ni, dia tak ada dalam tu. Dia hanya ada dalam droplet ataupun rembesan daripada saluran pernafasan yang disebarkan oleh seorang pesakit yang menghidapi COVID-19. Itu kena jelas. Sebab apa? Sebab tu orang takut, tiba-tiba dia takut dia kena COVID-19, tapi dia tak ada kontak dengan orang yang ada positif COVID-19. Jadi sebenarnya benda ni takkan merebak suka-suka macam tu. Kalau dia nak merebak, dia kena, contohnya saya ada COVID-19, saya COVID-19 positif. Bila saya bercakap macam ni ataupun saya batuk, saya punya droplets yang keluar daripada mulut saya ataupun daripada hidung saya bila saya bersin, itu dia akan pergi keluar daripada mulut saya dan dia akan jatuh disebabkan oleh graviti lah. Jadi dia akan jatuh, itu lebih kurang 1 ke 2 meter saja. Saya tak boleh batuk sampai 10 meter macam tu pergi, tak boleh. Sebab rembesan udara tu, dia droplets tu dia sifatnya macam tu lah, dia akan jatuh. Bila kita batuk, dia akan jatuh sebab graviti. Jadi jarak dia yang kita dah calculate lebih kurang 1 ke 2 meter. Kalau untuk lebih tepat lagi 6 kaki kita cakap, 6 feet. Jadi sekitar 6 kaki ataupun sekitar 1 ke 2 meter daripada sekitar saya ni, ini ada kemungkinan untuk COVID-19 tu, virus COVID-19 tu berada. Jadi sebab tu kita menggalakkan social distancing. Dan bila ada pesakit COVID-19 yang dekat dengan anda, azan, saya ingat, kita off dulu. Okey, saya sambung balik tentang cara COVID-19 ni merebak. Jadi macam saya cakap tadi, dia merebak melalui droplets ataupun rembesan yang keluar daripada hidung ataupun mulut seorang pesakit yang positif COVID. Jadi kalau katakan macam saya bagi contoh tadi, kalau kan saya kena COVID-19 positif, 1 ke 2 meter daripada sekitar saya ni adalah kawasan-kawasan yang terdedah yang boleh virus tu ada, yang ada berkemungkinan virus COVID-19 tu ada. Jadi bila rembesan ataupun cairan droplets ni ada dekat sekitar saya ni, kadang-kadang dia permukaan meja, kadang-kadang dia permukaan kaca, permukaan apa-apa pun, bila seorang pesakit yang lain, yang normal, yang sihat, dia menyentuh permukaan tersebut, katakan dia menyentuh pakai tangan macam ni, kemudian dia pegang muka dia. Jadi droplets tu boleh masuk dalam hidung dia, boleh masuk dalam bibir dia, boleh masuk dalam mulut dia, dan boleh masuk dalam mata dia. Dan kemudian bila dah termasuk macam tu, virus COVID-19 ni dia boleh masuk dalam saluran pernafasan dan saluran darah, dia akan merebak, dia akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita lah. Jadi sebab tu kita menggalakkan social distancing macam saya cakap tadi. Social distancing ni adalah menjarakkan diri kita daripada 1 ke 2 meter sekitar semua orang. Sebab kita tak tahu siapa yang ada COVID-19. Kita tak tahu siapa yang ada
positif COVID-19 ni. Jadi dengan cara kita menjarakkan diri kita 1 kilometer daripada orang awam, orang lain, kalau katakan kita terjumpa dengan pesakit COVID-19 dan pesakit COVID-19 tu batuk ataupun dia melepaskan rembesan daripada saluran hidung dan mulut dia, dan rembesan tersebut ada di permukaan sekitar pesakit tersebut, bila kita tersentuh ataupun kita terpegang ataupun terkena kulit, ataupun macam manalah bentuk transmission dia, bila kita dah pegang, kita pegang muka pula, virus tu boleh masuk dalam saluran pernafasan kita, boleh masuk dalam mulut kita dan boleh masuk ke dalam mata kita. Dia akan melalui saluran darah dan masuk kepada sistem pernafasan kita. Itu adalah cara dia merebak lah. Jadi saya harap jelas lah kenapa kita menggalakkan social distancing ni, kenapa kita suruh social distancing dan kenapa kita suruh cuci tangan. Dan kenapa kita suruh cuci tangan? Sebab kita dah pegang semua permukaan ni. Orang pesakit COVID-19 ni bukan dia duduk satu tempat 1-2 meter saja sekitar dia. Itu 1-2 meter saja yang kita kena halang, kita kena jaga. Tak, sebab pesakit ni dia akan jalan-jalan, dia akan bergerak ke sana kemari. Bila dia bergerak ke sana kemari, dia boleh melepaskan rembesan dia dekat mana-mana je. Jadi kadang-kadang bila kita dah terpegang dekat satu permukaan yang kita tak tahu, tiba-tiba ada COVID-19 kat situ, dekat satu permukaan tu, lepas tu kita sentuh muka kita, dah terkena pula. Jadi sebab tu kita amalkan selalu cuci tangan. Sebab kita mesti nak sentuh permukaan. Macam mana kita nak jaga pada tangan kita tak sentuh apa-apa permukaan? Tak boleh. Jadi mesti kita nak sentuh permukaan juga, nak sentuh benda-benda juga. Jadi lepas kita kalau tersentuh COVID-19, kita dah cuci tangan dengan air sabun, insya-Allah virus tersebut akan mati.